Hello semua, salam ceria dan salam ukhuwah. Topik perkongsian kami pada kali ini dalam slot Sembang-Sembang Santai Hartanah adalah bertajuk Ejen Hartanah Menipu. Dan sebelum itu, mari kita lihat video klip ini. Baik, tajuk yang kita akan bincangkan adalah satu topik yang sangat-sangat panas berkaitan dengan hartanah, iaitu ejen hartanah menipu. Dan sekarang ini kami berada di negeri Melaka dan di hadapan saya adalah seorang kenalan saya, sahabat saya, Saudara Zainal. Saya bertemu dengan beliau sewaktu di pertemuan di sektor awam, dan saya minta Saudara Zainal untuk memperkenalkan diri kepada para pendengar. Okey, terima kasih bro. Okey, Alright. Nama penuh saya Zainal Abidin bin Zakaria. Saya adalah salah seorang board of director dalam Z Property Consultant Melaka. Pengalaman experience saya dalam bidang hartanah ini selama 18 tahun. 18 tahun 18 tahun. Okey. Biasa berkhidmat dalam sektor kerajaan. Pernah di sektor kerajaan. Okey, sektor awam yang kita jumpa dulu tu. Yes, betul, yang kita jumpa dulu. Okey. Dan sekarang ni tahun lepas saya keluar sendiri, saya buka firm ni. Oh, I see. Dalam bidang yang sama, bidang hartanah. Yes, dalam bidang sama, bidang hartanah. Okey, terima kasih kepada sahabat saya. Dan di sebelah kanan saya, okey, saya panggil Cik Ina. Kami pernah bertemu dulu satu program di negeri Melaka, dan mungkin Cik Ina boleh ceritakan sedikit latar belakang ringkas kepada pendengar. Okey, boleh. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cik Arwan. Betul kita pernah berjumpa dan kita jumpa lagi hari ini. So terima kasih sebab datang menemui kami lah kat sini untuk kita sembang santai. So saya cerita sikit tentang diri saya. Nama saya Nur Zarina binti Zainuddin. So ramai orang kenal saya dengan panggilan Cik Ina lah, supaya mudah diingati kan. So saya adalah Assistant Director kepada Tuan Esa Zainal, dan saya juga adalah team manager untuk team Ziad Property Consultant Melaka. Jadi tugas saya selain daripada buat management, saya juga build up team lah. Saya buat recruitment, saya buat training, so saya jaga agent lah. So agent semua di bawah saya. Okey, nampak tak hubung kait ni ejen hartanah menipu dengan mereka ni yang memang terlibat secara langsung dalam bidang hartanah dan juga terlibat dengan bidang perejenan hartanah. Dan kita akan teruskan lagi, kita akan dengar sehingga habis kupasan adakah ejen hartanah menipu. Okey, dan sebelum kita pergi lebih lanjut berkaitan dengan topik yang kita bincangkan, okey, nak minta bro sebab dah ada di Melaka ni. Okey, dah ada di Melaka, mungkin pendengar nak tahu, boleh tak sharekan pengalaman ataupun pandangan berkaitan pasaran sektor kediaman di negeri Melaka? Bagaimana trend dia sekarang ni? Okey. Kalau kita tengok dekat Melaka ni, trend pasaran dia ni, kerajaan negeri sebenarnya dia kontrol harga-harga rumah under con. Maknanya rumah-rumah yang baru nak bina. Okey, rumah baru nak bina dikontrol negeri yang kawal lah. Kerajaan negeri yang kawal. Okey. Kerajaan ni kawal ni dia berdasarkan dalam satu platform lah. Kita panggil platform tu Jawatan Kuasa Belah Bagi, JKBB. Okey. Jadi sebelum satu projek perumahan tu buat, dia kena masuk dulu dekat dalam JKBB. Maksud harga-harga baru ni dikawal oleh kerajaan. Yes. Cuma kalau katakan dari segi pasaran tu, adakah dia semakin menaik, mendata, dan selepas PKP ni bagaimana? Alright. Dia okey. Sebelum saya ulas benda tu, saya cerita sikit. Okey. Harga-harga tu sebenarnya ditentukan, maknanya dinasihatkan oleh Jabatan Penilaian Perkhidmatan Harta, JPPH. Dekat sini JPPH yang rumah baru. Untuk rumah baru. Itu yang unik dia dekat Melaka ni. Jadi dia menasihatkan kepada jawatan kuasa ni untuk membuat kelulusan. Jadi katalah developer memasukkan harga, kata harga tu terlalu tinggi. Jadi Jabatan Penilaian ni akan revise balik harga tu berapa yang sepatutnya, yang munasabah untuk jual. I see. Okey. Menarik. Jadi bila dah macam tu, harga tu tak boleh naik terus melangit lah. Kalau kita melangit lah. Kalau kita tengok dekat contoh negeri lain kan, macam Lembah Kelang kan, harga dia kita nampak terlalu tinggi, sedangkan market dia kadang-kadang kita nampak dia below. Okey. Maksudnya untuk projek perumahan baru di negeri Melaka, okey, dia punya harga itu dicadangkan mendapat khidmat nasihat daripada Jabatan Penilaian dan Perkhidmatan Harta. Okey, baik. Dan selepas PKP ni kalau kita lihat,
trend hartanah kediaman mungkin untuk yang subsale ataupun untuk jualan yang kedua tu bagaimana? Dia punya pattern dia pula. Okey, kalau kita tengok sekarang ni untuk jualan yang kedua, sekarang ni kita tak nampak dia punya ketara sangat jualan kedua ni. Pasalnya mungkin moratorium tu belum habis lagi. Ini baru lagi lah. Ini baru lagi, dia belum baru lagi. Belum baru lagi, belum panas lagi. Kemungkinan lepas ni mungkin moratorium dah habis. Ada mungkin masa tu kebanyakan orang dah tak mampu untuk membayar. Jadi akan banyaklah orang akan cuba untuk menjual rumah-rumah masing-masing. Lamakan rumah saksil kemungkinan akan berlaku. Jangkaan kita lah. Jangkaan sebab selepas tempoh yang panjang selepas PKP lah. PKP ni baru 3 bulan kan. Betul. Kita tak nampak. Baik. Okey, thanks bro. Dan kita tengok balik yang seterusnya, kalau saya lihat contoh tentang ejen hartanah menipu. Sebab bagi orang biasa kita tak tahu adakah ejen tanah ataupun broker ataupun orang tengah. Yang pastinya ada situasi yang berlaku, orang tu dibeli rumah, dia dah bayar certain amount ataupun deposit, at the end habis hangus. Rumah tak dapat. Itu yang pertama. Ada juga kes-kes juga, dah beli rumah, dah bayar deposit, nak pergi bank. Dia nak pergi bank ni, nak buat loan, tiba-tiba loan tak diluluskan sebab harga yang dibeli tu melebihi harga over market value. Yes, over market value, melebihi harga pasaran. Okey, jadi itu yang kita nak lihat. Cuma bagi Cik Ina lah, bagi Cik Ina, kami ni tak tahu ni ejen tanah tu apa, broker tu apa, orang tengah tu apa. Tapi yang pastinya mereka menguruskan perihal ataupun kisah tentang menjalankan aktiviti jual beli. Betul. Macam mana? Okey, dia macam ni. Ejen hartanah, broker ataupun orang tengah, macam Cik Arwan cakap, ketiga-tiganya pun menjalankan aktiviti jual beli hartanah. Cuma perbezaannya adalah untuk ejen hartanah yang berdaftar ni, mereka berdaftar dengan LPPEH. LPPEH ni lembaga penilai pentaksir estate agent, ataupun ejen hartanah ataupun dan pengurus harta. Tu ejen hartanah dia berdaftar dengan lembaga penilai. Betul. Bernaung di situ. Maksudnya mereka berdaftar. Jadi bila mereka berdaftar tu, mereka punya lesen lah. Mereka dikawal oleh undang-undang. Undang-undang yang dikeluarkan oleh board kan. So bagi broker pula, mereka menjalankan aktiviti yang sama juga. Jual beli harta tanah juga. Cuma tidak berdaftar lah. Tidak berdaftar dengan mana-mana agensi dan juga tidak berdaftar dengan board. Dia actually kalau orang yang berdaftar ni, dia ada rent tag macam ni. Dia macam rent ID tag. Dia. Ni license dia lah kiranya. Setiap rent yang berdaftar tu dia ada nombor REN. Rent tu dia estate negotiator. Kalau REA tu dia estate agent. So real estate agent ni di bawahnya boleh ada 50 orang REN. So saya tunjuk contoh. Ni untuk principal juga. Jadi contoh untuk di bawah principal ni ada 50 orang REN. Yang broker tadi dengan orang tengah, broker tak ada lah ni. Orang tengah pula, orang tengah mungkin macam broker, dia mungkin dia buat full time praktis hartanah cuma tidak berdaftar. Tapi orang tengah mungkin dia sekadar membantu menjalankan urus niaga tu, ataupun kebetulan saudara mara suruh jual rumah, dia jadi orang tengah. Secara tak langsung ataupun dia beri dia sebagai referral macam tu. So bezalah. Kita dah nampak dah, tapi kita akan pergi lebih dalam lagi selepas ini. Baik, dan kalau kita nak lihat seterusnya, manfaat menggunakan ejen hartanah yang berdaftar. Jadi apakah kelebihannya, apakah manfaat yang orang ramai terima apabila mereka menggunakan khidmat ejen hartanah yang berdaftar ni, ataupun dipanggil sebagai apa tadi? Real Estate Negotiator. Minta Bro Zainal, bro, cuba sharekan apa manfaat dia, kelebihan dia. First thing sekali, kelebihannya biasanya kalau rent ni, real estate negotiator ni, dia nak jual satu property tu, dia akan check market value dulu satu property tu. Dia bukan dia ikut dia suka dia. Sama Rono orang panggil lah kan. Kalau kata rumah tu dia kata tolong jual 500,000. Sedangkan market tu 400,000 dekat sana. Jadi dia akan advice. Maksudnya knowledge dia ada. Knowledge tu yes, betul. Kemudian dia nasihatkan kepada pembeli atau penjual. Vendor. Penjual lah. Penjual. Penjual ikut harga market. Bila yang kedua, kita tengok dekat situ dari segi risiko.
risiko nak kena tipu ke dekat situ kurang. Pasalnya bila real estate negotiator ni dia dah berdaftar dengan board. Dia kawal lembaga penilai dengan lembaga penilai. Jadi kalau apa-apa yang dia salah laku, mereka ni boleh terus buat aduan dekat board. Maksudnya orang yang berurusan dengan ejen tanah, dia lihat ada salah laku, kita boleh lapor kepada lembaga penilai. Ya, betul. Dan agensi yang dia bernaung lah. Dan agensi dia bernaung. Firma tempat dia bertukar. Betul. Okey, dekat sana nanti biasa firma yang dia bernaung tu akan ambil action lah. Ambil action. Sama juga dengan board. Kemungkinan board pun akan ambil action. Apa yang tindakan yang perlu prinsipal ni kena buat lah. Okey, so manfaat yang pertama tadi tu, yang kedua lah, dia ada knowledge, dia advise kita, kemudian dia kurang risiko sebab dia berdaftar dia benar dengan board. Potensi untuk menipu tu nampaknya macam tak ada lah. Dah tak ada situ, dia kurangkan. Dia bukan tak ada lah, kurang lah. Okey, point dia kurang sebab dia manusia. Dia manusia juga. Bila tengok dia kan potensi tu kurang. Betul lah. Lagi apa manfaat lagi? Manfaat dia okey, bila you lantik rent ataupun ejen yang berdaftar, biasanya diorang ni dah ada database. Okey, database ready buyer. Jadi you tak payah perlu masa yang lama. Kalau kita nak jual sendiri, kita nak cari siapa nak beli properti kita. Sedangkan kadang-kadang diorang ni dah memang ada database. Senang-senang dia bila dia beli. Maksudnya proses jualan tu lebih mudah, cepat berbanding kalau kita nak jual sendiri. Betul. Okey, point yang ketiga. Okey, yang keempat dia punya hubungan dia. Jaringan hubungan dia dengan profesional, contoh macam lawyer, macam banker, mudah. Jadi kadang-kadang diorang ni boleh mudah untuk semak kelayakan buyer untuk membeli. Jadi senang. Dekat situ proses tu senang lah. Maksudnya dia ada networking. Jadi kalau kata buyer ataupun penjual, proses untuk loan tu mudah lah. Yes, betul. Mereka kalau kita jual sendiri, nak pergi satu bank nak cek loan, satu bank nak cek. Dia lebih cepat lah. Lebih cepat, masa kita tak terbuang macam tu. Itu point tadi, dia lebih cepat. Okey, ada lagi tak ataupun dah itu setakat itu je manfaat dia? Setakat tu lah. Sebab ada Cik Ina nak tambah lagi kot. Tak apa, kita biar dulu itu. Manfaat menggunakan ejen atau tanah dan panduan. Kita akan lihat panduan dan tips apabila berurusan dengan ejen tanah. Maksudnya bila orang perseorangan, orang nak jual rumah ataupun pembeli nak jual rumah, okey, apakah panduan dia bila dia nak deal, nak berurusan dengan ejen tanah berdaftar ataupun rent? Mungkin boleh Cik Ina sharekan kepada pendengar. Okey. So sikitlah tips saya bagi kan. Actually saya bukanlah pakar, tapi based on our experience. So tips lah, sikit tips. Kadang-kadang ada owner ataupun purchaser yang takut nak berurusan dengan ejen tanah ni, REN kan, sebab dia pukul rata broker dengan ejen tanah tu sama lah. Tapi actually sebenarnya tips dia adalah first kita nak berurusan dengan ejen tanah ni adalah you kena tengok dia punya license ataupun dia punya ID. Maksudnya saya kalau nak berurusan saya kena minta? Ya, actually kalau sebenarnya bila dia nak berurusan dengan customer, dia kena pakai rentek dia ni, kena showkan. Dia kena show lah. Sebab memang poin pertama, bila nak berurusan kita kena pastikan dia ada pakai rentek. Okey, alright. Tapi kita kena ingat juga ada juga yang pakai rentek tapi sebenarnya renteknya tidak di-renew ataupun dia dah telah di-terminate oleh agensi. Ada dua kes, dia dah expired ataupun dia kena terminate. Jadi kat situ apa caranya kita minta business cardnya. Dekat sini ada tulis tarikh dia bila report. Itu mungkin kalau dia tak bagi kan. Biasanya ejen akan bagi business card. So daripada business card dia tu ada nama dia dengan nombor rent dia, REN dia. Jadi daripada situ saja dia boleh semak dekat web LPPEH. Okey, so artinya minta business card, dapatkan nama dengan rent number dia tu. Kemudian pergi ke laman web LPPEH, lembaga penilai. Tengok nama semak saja. Daripada nama saja pun dah boleh. Cuma tak kena bayar. Baik. Bila kita semak kalau dah expired sebagai contoh, maka tak perlu kita berurusan lagi lah. Kalau nak selamat tak perlulah cari yang berdaftar lah. Kalau nak selamat tak perlu kita berurusan. Kalau dia okey, dia masih disambung, boleh kita berurusan. Itu dia punya tip. Ada lagi tak? Okey. Selepas tu bila kita dah make sure orang yang kita berurusan tu adalah orang yang betul, ejen yang betul yang berdaftar. Jadi kita kena pastikan setiap transaksi tu mesti melalui agensi yang ejen tu bernaung, bukan melalui akaun peribadi. Contohnya macam kita akan ambil annex deposit. Okey, maksudnya katakan orang nak beli, dia dibeli, dia bayar duit, pastikan duit tu di akaun dalam akaun client account agency.
Maksudnya bila keluarkan cek atas nama agensi, bukan nama bukan rent nama tu, rent bukan nama orang tu. Bukan, ataupun nama owner sekalipun bukan. Okey, itu tip yang ketiga bila sebab kita putuskan. kesan dia sekiranya transaksi itu cancel ataupun batal, contohnya macam loan tak lepas ataupun mungkin berfikir balik tak jadi nak beli ke kan. So kita takut duit yang di bank in tu tak dapat balik. Kalau dengan agensi kita ada satu akaun amanah, kita panggil client account yang kita gunakan untuk semua deposit masuk dalam tu. Jadi bila transaksi tu tak jadi ke ataupun cancel, kita akan pulangkan semua guys. Jadi kalau masuk dalam akaun REN ataupun akaun owner, kita pun tak pastilah kan. Kita pun nak tuduh lah, tapi risiko tu agak besar lah untuk tak dapat balik. Okey, kita dah jelas. Okey, kita tengok dia ada rent atau tidak, check balik expired ataupun tidak. Kemudian masa kita nak membeli transaksi tu, pendahuluan tu pastikan kepada nama firma. Ada lagi tak? Okey, so selain pada tu biasalah bila kita booking, kita make sure kena ada agreement ataupun kita kena tanda tangan satu booking form yang dikeluarkan oleh pihak agensi sendiri. Documentation lah maksudnya, hitam putih. Hitam putih. I see. Okey. Sebab kalau kita tengok sekarang pun bankers, lawyers semua pun memang perlukan form tu. So kalau you berurusan dengan broker ataupun yang tidak berdaftar di bawah agensi, mereka tak ada borang tu. Betul. Oh, jadi kalau katakan mereka yang tak ada borang tu, so dia bukan rent lah. Bukanlah. Sama ada dia broker ataupun orang tengah. Orang tengah. Ya, betul. Senang nak tangkap. Sebab form tu mesti dikeluarkan oleh agensi. Jadi itulah tips dia. Sebab tips ni untuk apa? Bagi ni untuk mengurangkan risiko untuk kita ditipu. Okey. Jadi kita dah dengar perbincangan tadi daripada Mas Hasan. So ejen hartanah menipu dalam konteks ni kita cuba simpulkan, maksudnya ejen hartanah menipu yang menipu keberkalian ataupun potensi tinggi untuk menipu tu adalah bukan rent, tapi sebaliknya broker tanah dipanggil ataupun orang tengah. Sebab mereka tidak dikawal oleh undang-undang dan tidak tertakluk di bawah lembaga penilai. Walau bagaimanapun yang ejen hartanah berdaftar ataupun rent ini risiko untuk menipu tu mungkin ada tapi kurang lah. Okey, sebab dia pun nak fikir perut nasi dia juga. Kan, lesen dia kan. Kalau ditarik balik ataupun diterminate, dia tak boleh praktis lagi dah. I see. Okey. Baru kita dah jelas dah begitu. Okey. Tentang idea hartanah kita dah nampak lah secara keseluruhan. Cuma satu lagi soalan. Okey. Ini soalan yang terakhir. Okey. Soalan yang terakhir. Boleh sebelum kita tutup ni soalan yang terakhir. Okey. Ada saya dengar, okey. Ada klien ataupun buyer dia nak pergi tengok rumah, viewing dipanggil, nak tengok rumah untuk dibeli, dan bila dia berurusan dengan ejen tu minta certain amount untuk beli minyak dia, untuk bawa pergi tengok tu, dia kena bayar certain amount untuk cover kos minyak. Jadi bagaimana setiap kali viewing? Yes. 10 kali viewing untung tu. Betul lah tu. Beli belum confirm lagi. Beli belum confirm. Setiap kali dia nak pergi tengok, dia dah dapat duit dah amount berapa. Yes, dia ada cara minyak. Apa komen anda berdua? Berat tu juga. Sebab kita dekat dalam agensi kita sendiri pun kita tak buat amalan macam tu kan. Dekat Ziad tak ada tu. Kita tak buat macam tu. Kalau ikut garis panduan daripada lembaga board of valuer pun, saya ingat benda tu pun tak ada. Sebab dia cuma yang dalam board cuma menyatakan cuma 3% tu je yang kita boleh collect sebagai fee. Yang lain fee kita tak ada dekat situ. Kalau lihat balik regulation ataupun perundangan peraturan di bawah lembaga penilai perkhidmatan tanah, tak ada dinyatakan klausa ataupun perkara berkaitan dengan yang kalau ikut peraturan yang dikeluarkan oleh board memang tak ada lah. Maksudnya salah lah benda ni. Cuma kita faham mungkin ada macam Cik Arwan pun pernah dengar tu, maknanya adalah pihak yang buat ataupun ada agensi yang buat ataupun ada REN yang buat. Tapi walau bagaimanapun dalam agensi kami tidak dibenarkan untuk buat. Perkara macam tu lah. Kalau ada kita akan awal kita akan bagi warning lah. Maksudnya kalau ejen di bawah Ziad ni buat begitu, kalau tertangkap dia akan warning dengan kita akan warning dan berserta dengan surat termination. Amaran mula-mula amaran dulu. Lepas tu baru dibuat lagi kita akan terminate lah. Sebab salah dari segi salah laku tu, etika tu salah lah. I see. Okey. Kita dah jelas yang tu. Okey, dah sampai penghujung. Jadi untuk yang kata-kata penutup, ada apa Bro Zainal nak share kan? Sebelum kita akhir sesi kita. Okey, terima kasih Mas Santai. Terima kasih. Okey,
Kata-kata penutup saya senang dia. Kalau you siapa nak beli rumah dekat Melaka ni, boleh tengok dekat kita punya page. Page. Kita tengok page kat. Yes, dekat bawah ni nanti. Okey, ada page. Okey. So waktu sekarang ni ada waktu sesuai untuk membeli. Kerajaan dah bagi kempen macam HOC. Jadi kita belilah waktu sekarang. Yang siapa pula yang jual sekarang ni, yang masa dia sesuai untuk menjual. RPGT pun untuk RPGT tu apa? Cukai keuntungan harta tanah. Okey, cukai keuntungan harta tanah dikecualikan. Okey, Untuk berapa kali? Untuk 3 kali penjualan. Sesuai sekarang ni masa sesuai untuk membeli dan juga sesuai untuk menjual. Dua-dua dapat untung. Okey, alright. Okey. Dan Cik Nah, sebelum kita tamatkan sesi sembang-sembang santai. Okey, kita ada beberapa projek dekat Melaka ni. So siapa yang mencari rumah dekat Melaka ni boleh contact our agent Ziad Property Consultant Melaka. Tengok dekat yang saya cari kan, description tu ada kita punya page ni lah company. So selain daripada tu, yang berminat untuk menjadi ejen kita ataupun REN kita, boleh. Masih ada kota lagi. Kalau kata boleh, tak ada masalah. Kita menarik. Macam saya cakap tadi, di bawah satu prinsipal kita boleh ada 50 orang kan. So kami masih ada kota lagi. Kalau berminat boleh contact kita punya admin lah, ataupun nanti boleh tengok dekat website kita punya page tu. Memang selalu ada je lah nombor telefon kita kat situ. Detail tentang company. Detail company lah. Okey. Dan setakat hari ini, konsep kita sembang-sembang santai hartanah. Dan menarik juga, mungkin akan datang boleh kita sharekan lagi apakah cara-cara dia, kaedah dia untuk jadi seorang ejen hartanah yang berjaya. Betul. Kalau ada masa, insya-Allah kita akan kupas lagi tajuk yang itu. Dan sekian saja dari kami. Okey, dan insya-Allah ada rezeki panjang umur kita akan berjumpa lagi. Okey, sekian, terima kasih.